Ya Allah, ya Tuhanku, kalau ini ujian yang kau bagikan pada aku, cakap aku terima seadanya, cakap. Sama ada anak aku ni hidup atau mati, terpulang padamu ya Allah, cakap. Aku terima seadanya. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Daripada mulanya ikatan sah sebagai suami dan isteri, sehinggalah dapat berita gembira yang mengatakan positif mengandung kan. Sebenarnya waktu nak check tu pun saja buat surprise untuk dia tau. Sebab I saja je letak kit tu bawah bantal macam tu. And then bila dia buka, apa ni? Kat situ. And then so dia dah tahu. Dah tahu okey lah. So kita pun memang happy sangat. Jadi benda ni macam jadi satu penantian tau. Macam diorang mengharap sangat cucu sulung kan. Jadi benda ni macam satu harapan tinggi tau. Jadi alamak saya cakap kan, yang kita ni macam betul lah cakap kan, kita ni macam bawa satu berita yang gembira yang memang orang rasa benda tu macam anugerah yang paling besar tau dalam family tu, dalam big family tu tau. Bila dapat tu rasa aku dah rasa macam nak jadi bapa ni, macam dah nak jadi ayah ni. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? Sepanjang mengandung tu alhamdulillah tak ada apa-apa masalah waktu orang kata dipermudahkan lah segala-galanya. Macam happy sangat selalu tengok dia develop, tengok scan so nampak kaki dia, tangan dia, so kita sangat excited. Dia dijadualkan bersalin pada 22 bulan 10. Tapi dijadikan cerita ni Kadak dan Kada 28 hari bulan 9 tahun 2011. Suasana hari tu macam relax tau. Relax, sekejap lagi balik sampai rumah. Rumah saya semua macam biasalah, dia pun sampai saing. Jadi dia sediakan makan apa semua. Dalam pukul 10 tu terus tidur. Biasa pukul 12 baru tidur. Pukul 12 lebih rumah saya kejut. Bang, bangun. Pala kau ni macam ngigau ke? Tak ada. Air ketumbuhan yang pecah. Jangan buat hal. Kita macam jadi ada macam panik sekejap lah. Masuk hospital, dia orang terus bawa rumah saya masuk bilik saringan, tak sampai setengah jam. Saya nunggu luar lalu dia dah terbaring atas troli yang tolak. You punya wife ni nak kena operation ni pasal baby dekat dalam perut dah lemas. Dia check nadi baby semua, dia kata tak cantik lah. Cuma apa yang Fila fikir time tu, tak apalah, yang penting my baby selamat. Waktu mula bersedar tu, nurse ada cakap, Puan, anak Puan dekat emergency lah. Dia kata waktu lahir anak Puan tak menangis, dia kata macam tu. So dah hati Fila, bisu agaknya anak aku. Tak apalah, alhamdulillah, Fila cakap macam tu. And then dia cakap lagi, waktu lahir pun keadaan anak Puan kurang normal, dia kata macam tu. Macam kepala agak besar. Tapi masa saya sampai kat ward ICU tu, saya nak masuk, saya tengok anak saya memang ada kat situ. Tapi staff nurse yang lain ni apa semua dia tengah bersihkan lagi. Saya tak tahu macam bila saya nak masuk saya berdebar-debar. Saya rasa macam nak tengok anak aku cakap kan. Apa rupa anak aku ni cakap kan. Rumah aku ke aku ni dalam otak kan. Bila saya masuk, bila saya tengok je tu, saya rasa macam ada benda yang tak kena lah pada anak saya. Saya macam
kesian saya tengok anak dia, apa keadaan dia tu. Pakar kanak-kanak ni dia bagi tahu. Anak you ni ada sedikit masalah, dia cakap. Satunya yang awak nampak ni lah, fizikal dia, kepala dia besar sikit. So internal dia pun dalam dia ada masalah dalaman. Selain daripada fizikal dia tu ada masalah dalaman. Contohnya jantung, dia ada masalah jantung dia lemah. Mungkin disebabkan dia terlalu lama dalam perut. Satu lagi dia ada masalah pada perut. Salur pernafasan dia dengan salur makanan dia bercantum. And then bila sampai ward semua memang tak tahu lagi lah. Cuma dia ada pesan lah daripada cakap walau apa pun keadaan baby tu kita kena terima, dia kata dengan saya macam tu. So dari jauh kita dah nampak tau. Kita dah nampak dah katil dia semua kan. So ya Allah, anak aku macam tu. Sampai ke baby, bila tengok baby tu memang tak tahu nak cakap apa. With all the wires, dengan tube, dengan dia macam-macam lah. Pegang tangan dia, lepas time tu dia buka mata. Lepas tu dia macam tahu saya ibu dia tahu. Dan dia kata baby awak tak ada harapan, dia kata. Mungkin saya jangkakan dalam beberapa jam ni kalau boleh biar you adalah saat-saat akhir ni. Dia kata, awak nak pegang tak baby awak? Mestilah nak, macam tu kan. Bila pegang tu, nampak tau respon dia kat kita. Cakap dengan dia, kalau macam dah ini surat tak ketentuannya, daripada dia menderita, rasa fila redha untuk dia pergi. Kata situ kat dia. And then Fah nampak air mata dia mengalir. Time tu kan, air mata dia mengalir. And dia macam seolah-olah macam berterima kasih kat saya ke selama ni. Saya ingatkan dia akan meninggal dalam pelukan saya, tapi alhamdulillah heartbeat dia terus orang kata normal. Doktor pun terkejut. Dekat situ macam ada bagi harapan kat kita orang macam yang anak kita punya heartbeat normal lah, cakap kan dia naik balik tau. Doktor kata less than 24 hours. So bila ni dah lebih 24 jam, so macam kita rasa ada harapan tu tau. And then so kita orang letak, so saya cakap dengan dia, pegang tangan dia, saya cakap esok mama datang lagi ya. Waktu lunch break tu, lepas tu dengan orang ramai datang kan. And then bila tak apalah, saya kata saya lagi mandi dulu dan pukul 2 nak pergi tengok baby. Kita semua macam excited nak jumpa baby ni. Rupanya diorang dah tahu sesuatu yang saya tak tahu. Dan diorang memang sembunyikan daripada saya waktu tu. Pukul 3 lebih dapat call. Saya tengah nak tidur, dapat call daripada hospital. Dia call and dia cakap kami daripada pihak hospital kan, nak bagi tahu kat sini yang you punya baby dah tak ada kan. Bila pakar datang, pakar bagi tahu lah. Saya terus tengok dia. Kenapa tak bagi tahu? Waktu dapat tahu berita tu, doktor bagi jumpa sekejap lah, tengok keadaan jenazah, jenazah lah. So time tu lah memang tengok. Yelah, perasaan tu berbeza tau. Waktu first kita datang, first tengok dia boleh senyum dengan kita. And then tiba-tiba datang kali ni, dia sejuk. Lepas tu, memang tak boleh nak cakap apa. Orang kata redha. Yelah, redha. Memang would it be the same if I saw Tak ada apa. dapat tengok dia buat kali terakhir pun cukup alhamdulillah lah. Sebelum saya kena balik ke ward sebab untuk proses kebumian dia. Tapi alhamdulillah waktu proses tempoh berpantang tu kan,
walaupun tak ada baby, tapi support daripada husband, daripada family, especially ibu ayah mertua, dia daripada kawan-kawan. So dia semua sangat supportive. So dia macam lagi tak apa Fila. So dengan kat situlah Fila membina balik semangat tu sendiri. Macam saya pun sebenarnya down juga, tapi saya kuatkan juga semangat, tempuh juga benda ni. Saya cakap dengan rumah saya, cuba kan. Kita banyak nak kena faham perasaan pasangan kita, sebab dia ni yang melahirkan, dia yang bawa budak tu kan. Fila syukur dikurniakan husband yang sangat-sangat memahami lah. Saya rasa kalau Fila hadapi seorang-seorang, saya rasa memang tak boleh lah. Dia akan cuba elakkan cakap tentang baby atau tentang anak. And then sebab kadang-kadang Fila agaknya sedih, kadang merepek-repek ke, baby kenal ke Fila ni mama dia semua kan. So dia sangat macam bagi kata alah, dia macam dia suka buat dalam segi melawak tau. And then so bila Fila dah start ketawa ke apa, so Fila dah lupa sekejap lah pasal tu. Dalam masa tempoh tak sampai 36 jam pun menjadi ibu, saya rasa macam cukup bahagia. Dapat tengok senyuman dia, mata dia. So Fila dapat rasakan, oh inilah cinta kami. You are very special to me. 'Cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know